Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Salim selaku ketua untuk kumpulan 9 untuk subjek falsafah dan isu semasa. Untuk hari ini saya akan membentangkan tentang monisme dalam kalangan masyarakat. Okey, yang pertama sekali, monisme ni ada dua konsep, iaitu terbahagi pada dua konsep, iaitu yang pertama konsep barat dan yang kedua iaitu konsep Islam. Konsep barat ini dia adalah satu konsep yang bahawa hubungan antara manusia dengan lingkungan di zaman moden ini. Untuk konsep barat ni, konsep ni dia meliputi banyak bidang ilmu, termasuklah dari segi sastera dan seni. Dan monisme ni umumnya dilihat sebagai reaksi individu dan kelompok terhadap dunia moden. Untuk Islam pula, konsep monisme dari Islam menunjukkan bahawa seorang Muslim adalah seorang yang sentiasa moden, maju dan progresif. Kerana modernisasi itu sama dengan rasionalisasi, sementara Islam adalah agama yang menjunjung tinggi rasionalitas. Untuk Islam ni, dia suatu yang dikatakan moden manakala bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum alam. Seterusnya kita akan menunjukkan tokoh modernisme yang berasal daripada barat, iaitu René Descartes, juga dikenali sebagai seorang bapa modernisme, dan beliau adalah seorang ahli falsafah, ahli matematik dan saintis yang berasal daripada Perancis. Beliau ni yang memperkenalkan idea pengetahuan penakulan yang jelas berdasarkan andaian yang nyata. Idea yang beliau sampaikan ini menjadi asas kepada falsafah moden sehingga ke hari ini. Antara karya yang terkenal dihasilkan oleh beliau adalah Meditationes de Prima Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1641. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri modernisme. Okey, yang pertama, ciri-cirinya adalah penolakan atau pengingkaran terhadap hari kiamat. Hal ini demikian kerana manusia ni, ciri-ciri ni ia mengajar manusia berlumba-lumba untuk membuat apa sahaja dan tak berfikir atau tak mengira akibat yang akan berlaku terhadap dirinya sendiri, yang menyebabkan keruntuhan terhadap dia punya akhlak. Itu. Yang kedua adalah penyembahan dan pendewaan terhadap manusia sendiri. Yang ini bermaksud penyembahan yang sering kali berlindung di sebalik sains, dan ketika kita sains iaitu dianggap sebagai satu penyelesaian bagi setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak mempunyai pengukuran dan objektif dan mutlak tentang kebenaran dan nilai akhlak yang bersifat relatif, iaitu ia menerangkan tentang ia berubah-ubah serta kesahihan sesuatu perkara dikira terbatas oleh masa, tempat dan keadaan. Dari segi kata lain, apa-apa yang berubah atau baharu dianggap baik, dan sesuatu perkara yang berubah terlalu cepat dianggap lebih baik. Macam ini bermaksud benda yang dikembangkan. Seterusnya yang keempat adalah menafsir semula ayat Al-Quran dengan radikal. Sebagai contohnya adalah nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hudud, poligami, hubungan dengan bukan Muslim dan jihad yang sangat bercanggah dengan pandangan moden. Tafsiran semula dalam bentuk yang ekstrim melampau akan membawa kepada neo-modernism. Seterusnya saya akan menunjukkan konsep yang kumpulan kami lakukan temu ramah bersama salah seorang ahli JPKK. Dan ini jawapan yang kami dapat kumpulkan daripada beliau. Okey, konsep pertama adalah konsep modernisme yang dijalankan oleh organisasi jawatan kuasa pelajar Kolej Kediaman JPKK kepada masyarakat Kolej Kediaman, iaitu daripada jawapan responden, mereka ni akan tetap menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan bermasa yang sama sebagai ahli JPKK yang sempurna dan adil. Maksudnya menjalankan tugasannya ada masa untuk sebagai seorang pelajar untuk belajar dan ada masa untuk bertanggungjawab menguruskan Kolej Kediaman. Bagi mereka ni menjadi seorang yang pemimpin berkepimpinan adalah pentingnya sesuatu ilmu, sebab itulah ia menunjukkan bahawa ahli JPKK ni seorang yang modernisme kerana memikirkan ilmu dapat mengubah nasib dan tidak berfikiran kolot.
Yang kedua adalah pelajar ialah modernism, adalah orang yang melihatnya sebagai trend pemikiran sosial yang progresif yang meneguhkan kuasa manusia untuk mencipta, memperbaiki dan membentuk semula persekitaran mereka dengan bantuan percubaan praktikal, pengetahuan saintifik atau teknologi. Yang ketiga adalah terdapat beberapa gagasan modernism yang diterapkan di dalam organisasi JPKK ini, iaitu antaranya yang pertama adalah manusia dijadikan sebagai pusat ataupun center dunia yang bermaksud individu yang memiliki keistimewaan dan potensi diri mampu membentuk dan menentu arah dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Buktinya adalah pihak JPKK akan melakukan tindakan dengan segera apabila menerima sebarang aduan permasalahan daripada pelajar ataupun pihak Kolej Kediaman berkaitan dengan contohnya kita boleh anggap masalah kebocoran bumbung yang telah berlaku pada musim terkujuh baru-baru ini. Pihak JPKK yang menerima aduan tersebut akan mengetengahkan aduan tersebut kepada pihak atasan, iaitu Pejabat Pembangunan dan Harta PPH. Seterusnya adalah sistem dalam modernism. Sistem modernism yang diterapkan oleh JPKK kepada semua pelajar Kolej Kediaman adalah dengan menetapkan peraturan-peraturan baharu. Hal ini kerana terdapat pelajar yang tidak mengendahkan peraturan-peraturan tersebut yang mungkin akan mengakibatkan permasalahan dalam Kolej Kediaman. Malah terdapat juga orang awam yang masuk ke dalam Kolej Kediaman tanpa izin. Padahal Kolej Kediaman hanya untuk pelajar yang menginap di asrama, bukan untuk orang luar. Kerana ini berisikokan untuk berlakunya masalah kecurian berlaku. Antara sistem yang ditukarkan ialah kita boleh kata QR code yang diletakkan di pondok keselamatan bagi mengesan pergerakan keluar masuk pelajar, yang ini digunakan pada waktu COVID-19 dahulu. Selain itu, pihak Kolej Kediaman juga mewajibkan setiap pelajar yang tinggal di dalam Kolej Kediaman menampal pelekat kenderaan bagi basikal dan motosikal serta kereta untuk membezakan sama ada pelajar tersebut merupakan pelajar yang tinggal di Kolej Kediaman ataupun pelajar yang tinggal di luar Kolej Kediaman, iaitu rumah sewa dan sebagainya. Selain itu, etika pemakaian pelajar pada waktu dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Seperti yang kita tahu, etika pemakaian pada waktu kini tidak terlalu ketat seperti waktu yang dahulu. Kebanyakan pelajar tidak mengikut etika pemakaian yang ditetapkan oleh pihak Kolej Kediaman. Seperti kalau kita boleh jalan-jalan di sekitar di kawasan Kolej Kediaman, kita boleh nampak pelajar yang mungkin akan pakai seluar pendek, padahal itu melanggar peraturan di dalam Kolej Kediaman. Dan perempuan juga yang memakai baju yang tidak sopan, iaitu lebih kepada yang kita boleh kata pakaian yang menjolok mata, yang sebenarnya memang tidak elok untuk dipakai di kawasan Kolej Kediaman. Dan malah juga terdapat pelajar yang memakai pakaian yang tidak senonoh seperti pakaian black metal, unsur lucah dan sebagainya yang akan membawa unsur negatif terhadap pelajar yang lain. Bagi mengatasi masalah pemakaian ini, pihak JPKK telah beberapa kali membuat poster yang ditampal di sekitar kawasan Kolej Kediaman, dan poster ini juga telah disebarkan di dalam media sosial seperti yang kita boleh lihat contohnya seperti di Facebook, di status WhatsApp dan Instagram. Malah pihak Kolej Kediaman juga sentiasa membuat tinjauan pada hujung minggu untuk memastikan etika pemakaian diikuti oleh para pelajar. Seterusnya adalah pengaruh falsafah modernism. Kumpulan yang terpengaruh dengan ideologi modernism ialah kumpulan yang kami buat Temu Ramah, iaitu JPKK. Kumpulan yang terpengaruh dengan organisasi JPKK ini adalah masyarakat terutamanya dalam komuniti pelajar di dalam Kolej Kediaman UMT. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang menjaga hal ehwal dan kebajikan pelajar di Kolej Kediaman. Di samping itu, organisasi JPKK ini juga banyak menjalankan program yang berteraskan Kolej Kediaman. Banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak JPKK untuk membantu para pelajar di UMT ini. Contohnya adalah membantu pelajar dari segi rangkaian Wi-Fi, iaitu EduRoam, yang kadang-kadang masalah
wifi perlahan dan sebagainya. Selain itu adalah keselamatan dan keselesaan pelajar juga diambil berat, dan organisasi ini juga memberi hak yang sama rata kepada semua pelajar Kolej Kedaman tanpa mengira bangsa, agama dan kedudukan. Seterusnya adalah amalan falsafah yang diterapkan oleh pihak JPKK. Amalan falsafah modernism yang diterapkan oleh pihak JPKK ini adalah kesemua pelajar yang minat di Kolej Kedaman ialah boleh menggunakan teknologi media sosial seperti Telegram, TikTok dan Instagram dan sebagainya sebagai platform untuk mereka menyebarkan maklumat dengan pantas kepada para pelajar. Pihak JPKK juga mengambil inisiatif ini kerana zaman sekarang terkenal dengan kemudahan di hujung jari. Dengan ini, para pelajar akan dapat info dengan lebih pantas. Maksudnya, dengan menggunakan media sosial ini, sebarang maklumat boleh disampaikan dengan pantas kepada semua pihak. Seterusnya adalah isu semasa. Isu yang pertama adalah isu yang dikaitkan adalah kekurangan pembangunan seperti fasiliti dan kemudahan di dalam Kolej Kedaman. Contohnya adalah kurangnya tempat meletak kenderaan yang berbumbung. Dan boleh kita tengok di asrama Kolej Kedaman ada beberapa tempat, khususnya kawasan asrama lelaki, tiada tempat letak kenderaan yang berbumbung dan mungkin akan merosakkan contoh warna kenderaan dan sebagainya. Kesan daripada masalah ini adalah kekurangan kenderaan akan lebih cepat rosak. Antara kerosakan yang berlaku mungkinlah ianya akan lebih terdedah kepada hujan dan panas dan lebih mudah berkarat. Kenderaan seperti basikal menjadi lebih cepat rosak dan mengakibatkan pelajar perlu mengeluarkan duit simpanan mereka untuk memperbaiki basikal tersebut. Manakala masalah untuk mengakses internet ini akan mengakibatkan para pelajar sukar membuat ulang kaji pelajaran. Dan ini adalah cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Cadangan yang pertama adalah cadangan penyelesaian adalah dengan membuat tempat meletakkan kenderaan yang berhubung untuk memudahkan pelajar. Kesan daripada cadangan ini adalah ia dapat mengelakkan sebarang kerosakan yang mungkin akan berlaku terhadap kenderaan milik pelajar Kolej Kedaman. Dan selain itu, cadangan bagi masalah pengaksesan internet yang boleh diambil ialah dengan menambahkan lagi router Wi-Fi di pelbagai lokasi yang menjadi tumpuan pelajar khususnya. Berdasarkan cadangan penyelesaian yang telah dibuat oleh pihak JPKK, ia menunjukkan bahawa pihak mereka mengetengahkan falsafah pendidikan dari segi aspek intelek. Ini kerana mereka menyelesaikan isu yang dihadapi secara kreatif dan memberi kesan yang baik kepada pelajar. Kesimpulan yang boleh kami simpulkan untuk modernism ini adalah berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden iaitu Haji Sakiri yang merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa JPKK Kolej Kedaman, dapati bahawa responden beliau berfikiran falsafah pendidikan kebangsaan kerana beliau dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan jalan penyelesaian yang sangat tepat. Ia juga kerana jawapan beliau menunjukkan bahawa ia berfikiran yang tidak moden dan juga tidak terlalu tradisional. Oleh itu, tindakan responden ini juga menunjukkan bahawa mereka menggunakan aspek intelek untuk membawa kemajuan pembangunan di dalam Kolej Kedaman. Dan di samping itu, ia menunjukkan bahawa pihak JPKK ini sangat adil dalam masyarakat kerana memastikan kesemua kebajikan pelajar terjamin. Dan ini adalah gambar di mana kami, Kumpulan 9, membuat temu ramah bersama seorang daripada ahli JPKK iaitu Hazim. Sekian, terima kasih.